Paparan menarik tengah hari ini, Kerajaan Sarawak peruntuk 1.5 bilion ringgit bangunkan luar bandar. Dato' Amar Douglas Ugah santuni 281 warga emas di Sepau. Kempen Keselamatan Jalan Raya Peringkat Sarawak 2024 sempena musim perayaan dilancarkan. Projek Jalan Muput Ulu, penyarai ditatau beri manfaat kepada penduduk lebih 25 buah rumah panjang. Warga Muda Sarawak, ejen perpaduan. Cadangan pemberian baucer bantu penuntut IPT fokus pengajian. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace Jondi. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk mempercepatkan pembangunan luar bandar khususnya sektor pendidikan dan kesihatan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Anwar Zohari Tun Datuk Bangopeng memberitahu dana tersebut adalah di bawah Agensi Pembangunan Luar Bandar seperti Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA, di mana sebahagian daripadanya boleh digunakan untuk memperbaiki dan membina semula sekolah dan klinik daif di luar bandar. Katanya kerajaan negeri akan membantu membiayai projek persekutuan bagi kedua-dua sektor seperti yang dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada minggu lepas di mana Sarawak membiayai dahulu projek-projek tersebut dan akan dibayar balik oleh kerajaan persekutuan. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa menghadiri majlis iftar Ramadan dan solat sunat tarawih bersama warga Polis Diraja Malaysia PDRM kontingen Sarawak di Kuching pada Rabu. Menjelas lanjut, katanya keadaan sekolah dan klinik di Sarawak perlu setara dengan pengiktirafan Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi oleh Bank Dunia. Dedahnya, lebih 60% klinik dan sekolah di Sarawak dalam keadaan daif dan tidak menepati kualiti yang dibenarkan Jabatan Kerja Raya. Tambah beliau, kerajaan negeri juga merancang untuk membina semula kuartus guru dan jururawat. Sementara itu, Premier Sarawak sempat menunaikan solat maghrib, isyak dan sunat tarawih bersama warga PDRM kontingen Sarawak bertempat di Masjid Al-Mujahidin, Kompleks Perumahan Polis Tabuan Jaya selepas berbuka puasa. Turut hadir isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumani Tun Tuanku Bujang, Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Dato' Manca Atta, Pengerusi Perkap Kontingen Sarawak, Datin Janita William, Timbalan Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Dato' Ibrahim Darus, Naib Pengerusi Perkap Kontingen Sarawak, Datin Zanila Tun Kamariah Zakaria serta warga PDRM Kontingen Sarawak. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Hembas telah menyampaikan sumbangan wang tunai kepada seramai 281 orang warga emas dari Kampung Melayu di Sepau. Mereka menerima sumbangan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban itu pada program Jelajah Ihya Ramadan 1445 Hijrah 2024 Masihi dan majlis berbuka puasa di Masjid Darul Shifa, Sepau pada Selasa. Manakala pihak jawatankuasa Tetap Perayaan Agama Islam Betong Jataib menyerahkan sumbangan berupa barangan keperluan harian kepada seramai 15 asnaf. Terdahulu, Dato' Amar Douglas Ugah telah menyempurnakan majlis perasmian program dan seterusnya berbuka puasa bersama para penduduk kampung. Program Jelajah Ihya Ramadan 1445 Hijrah 2024 Masihi merupakan anjuran Jataib sepanjang bulan Ramadan dan Masjid Darul Shifa Sepau adalah lokasi yang ke-9. Program Kempen Keselamatan Jalan Raya Peringkat Sarawak bersempena sambutan perayaan tahun 2024 dilancarkan di stesen Petros Daruhana pada Rabu. Menteri Perhubungan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, tujuan program itu dilaksanakan adalah bagi memberikan kesedaran keselamatan di jalan raya dan mengurangkan kadar kemalangan serta kematian dan kemalangan akibat kecuaian pemanduan terutama pada musim perayaan. Menurutnya, golongan sasaran program pada kali ini adalah para pemandu kenderaan, penunggang motosikal dan penunggang motor penghantar makanan. Apabila nak balik kampung, iaitu tempatnya jauh, jadi kita ingin menasihatkan mereka untuk pertama, mestilah periksa, check that your vehicle is in good working condition. Your brake is working, your lights are working, working condition. And also when you drive, make sure that you have enough sleep and you should also take a rest after every 2 or 3 hours when you're going a long distance, because
based on studies carried out. Another factor that can cause accidents on the road is when you're tired. When you're driving a long distance, you don't stop, you're tired, you feel sleepy, there is another cause of accident. So we like to remind our road users when they drive long distance, either they stop every 2 or 3 hours and have a short rest, or they have a spare driver. Bagi memenuhi tujuan tersebut, katanya pihak Majlis Keselamatan Jalan Raya Sarawak MKJRS dan Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS mengambil inisiatif memupuk kesedaran dalam kalangan pengguna jalan raya mengenai kepentingan menitikberatkan aspek keselamatan semasa berada di atas jalan raya melalui program tersebut. Dalam pada itu, beliau memberitahu sebanyak 5,278 kemalangan telah direkodkan di seluruh Sarawak setakat Januari hingga Mac 2024. Tambah beliau, kementeriannya juga akan menjalankan kaji selidik terhadap kawasan kerap kemalangan bagi faktor-faktor cuaca, jalan dan bentuk muka bumi yang mencatatkan 5% dari jumlah 21,419 kemalangan pada tahun lepas. Projek Jalan Muput Ulu Penyarai sepanjang 58 km bakal memberi manfaat kepada lebih 25 buah rumah panjang di sekitar Muput dan Ulu Penyarai, termasuk Sekolah Kebangsaan Kuala Muput, Sekolah Kebangsaan Nanga Penyarai serta Klinik Kesihatan Kakus Penyarai Tatau. Menteri Jawatan Premier Sarawak, Datuk Seri John C. Kitayah berkata, jika projek ini diluluskan oleh kerajaan, ianya pasti akan memudahkan perhubungan di kawasan tersebut. Jadi lebuh maya ke medak jalan yang agak penuh kita gitu. Ni ada tadi bersih dua begah. Jadi kami sudah tuan residen tu tadi, ianya ngau mulai sudah BDA, ngau sudah JKR lebih lagi. Kematau jalan ke kak ada perunding, kak ada adu, ada pinta kita ngau sudah ada BDA, ke ada tumbuh ke sitik komiti, dokumen komiti, Bentulu Rural Development Committee. Kekak ngadu ke pemansang dan menua kita bak bagian betul tu. Jalai berundian ke jalai ke perundian kita, ianya perundian ke jalai ke tungak kita Kulu Penyarai gitu. Beliau berkata demikian selepas lawatan bagi menentukan alignment jalan untuk projek upgrading Muput bertempat di rumah Michael Kwang, Ulu Penyarai Tatau pada Selasa. Setelah selesai di rumah Michael Kwang, Datuk Seri John C.K. mengadakan lawatan dan menyaksikan penyerahan projek program transformasi luar bandar RTP menaik taraf Jalan Rumah Panjang Rumah Dilang, Sungai Setingin, Anap, Tatau. Warga muda Sarawak daripada pelbagai kaum di negeri ini diajak untuk menjadi ejen perpaduan yang sentiasa berjiwa besar kerana golongan ini merupakan pewaris kepimpinan dan pendokong masa depan bumi Kenyalang. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan Ukas, Datuk Abdullah Saidul berkata, golongan berkenaan perlu membina jati diri yang sentiasa mendakap dengan jujur nilai kemanusiaan sejagat yang cintakan kedamaian. Maka saya menyeru warga muda untuk tidak mudah terjebak dengan sentimen-sentimen yang beremosi dan menjauhi dari elemen-elemen perkauman. Perpaduan dan kemesraan pelbagai kaum di Sarawak adalah keunikan wajah bangsa Sarawak yang paling cantik, dan keakraban serta toleransi pelbagai etnik di bumi Kenyalang ini adalah khazanah budaya yang harus dibangga dan dipertahankan. Beliau berkata demikian semasa Majlis Sungkir bersama UKAS 2024 di sebuah hotel di Sibu pada Rabu. Adun Semap itu menambah, kerajaan negeri di bawah kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Padigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Bangopeng, turut mengambil berat pembangunan modal insan dalam kalangan generasi muda. Tegasnya, ia supaya dasar pelaksanaan ekonomi baharu Sarawak akan diwarisi dan diurus oleh anak-anak negeri ini sendiri. Maka atas alasan ini, pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi terutama di Sarawak adalah dijemput untuk mengadakan latihan industri atau latihan amali mereka di jabatan-jabatan kerajaan Sarawak. Selain dari meraih pengalaman bekerja, saya yakin mereka turut akan berpeluang untuk memahami sebersedikit bagaimana pentadbiran kerajaan berfungsi. Dalam majlis tersebut, Datuk Abdullah turut menyampaikan sumbangan kepada 35 pelajar tahfiz Darul Ulum dan tahfiz Hidayatul Quran An-Nur.
Hadir sama Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datu Hee Changki, Residen Bahagian Sibu Datu Wong Hee Siang, Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon, Temenggong Dato Vincent Lau Lee Ming, Temenggong Stanley Geramong Bandar, Naib Chancellor Universiti Teknologi Sarawak Profesor Dato Hairuddin Abdul Hamid, Pegawai Takbir UKAS Datu Takun Sunggah serta tetamu lain. Sementara itu, Dato' Abdullah Sedo mencadangkan kepada kerajaan untuk memberikan voucher bagi menggantikan inisiatif pemberian komputer riba percuma kepada penuntut Institut Pendidikan Tinggi IPT di negeri ini sekaligus membantu golongan mahasiswa lebih fokus dalam pengajian masing-masing. Ujarnya, cadangan ini membolehkan penuntut mendapatkan peranti elektronik lain untuk tujuan memudahkan pengajian mereka. When the Premier announced the voucher untuk pelajar universiti dan free laptop, kita menerima maklum balas daripada pelajar-pelajar yang memohon supaya di masa akan datang kalau boleh convert laptop itu kepada voucher for instance of certain amount, say 3,000 to 5,000, so that they can buy gadget instead of just mere laptop, because laptop yang dimiliki oleh student university are very high end already actually. Sometimes they need the iPads and the handphones and other electronic gadgets for their studies. Beliau menambah, kerajaan Sarawak sentiasa mengalu-alukan penuntut universiti dan juga dari sekolah tahfiz untuk membuat latihan industri di mana-mana jabatan kerajaan yang berkaitan. Kami juga ingin mengajak adik-adik juga di sekolah tahfiz dan juga universiti, kalau ada yang berkaitan dengan kalau berminat untuk to have your internship dengan mana-mana agensi kerajaan, we like to invite you. Sama ada di UKAS, kalau ada berkaitan dengan media, if you are into engineering, we like to invite you to have an internship with JKR ke, DID ke, things like that. Dalam hal itu, Dato' Abdullah turut mengajak orang ramai untuk bersama-sama mempertahankan keharmonian dan perpaduan antara kaum yang telah lama wujud di negeri ini. Ujarnya, dua aspek tersebut telah menjadi aset besar negeri Sarawak yang perlu dijaga daripada unsur-unsur yang boleh memecah belah perpaduan dalam kepelbagaian. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri berita UKAS dengan sorotan program kempen keselamatan jalan raya peringkat Sarawak bersempena perayaan tahun 2024 yang dilancarkan di stesen Petros Daruhana pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. Bagi peluang dengan yang lain. Terima kasih.